Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Hana. Pada sesi perkongsian kali ini, saya nak buat tutorial tentang cara kita nak buat e-portfolio menggunakan Padlet. Jadi mula-mula kita pergi ke browser Google Chrome, lepas tu kita type Padlet, kita sign up. Okey, kita klik sign up Padlet dan kita sign up menggunakan Google account. Okey, saya nak gunakan email e-pembelajaran, saya klik. Okey, kita ambil masa sikit untuk loading. Tunggu sekejap. Okey, sekarang kita lihat ada dua plan ya, satu basic, satu pro. Basic ini free, percuma, tapi kita hanya boleh buat 3 Padlet. Ada yang percuma, kita guna yang percuma, tak perlu bayar. Baik, kita klik yang basic ni, yang ini kita boleh, kalau kita nak terima notifikasi daripada Padlet, kita allow. Kalau tak, kita tak perlu klik lah. Okey, baik. Ini jadi bila kita sampai Padlet telah buatkan kita punya, bila kita dah sign up, dia dah siap-siap buat satu Padlet. Kita klik di sini, kita lihat. Okey, ini adalah Padlet yang telah disiapkan, tapi saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak buat new Padlet ya. Okey, jadi kita klik new Padlet, kita select template. Saya suka pilih shelf ya, sebab senang kita nak uruskan e-portfolio, kita susun apa yang kita nak gunakan shelf. Okey, baik, kita lihat kepada modify ni. Ini adalah setting dia. Jadi kita boleh buat tajuk kita sendirilah. Saya nak buat tajuk e-portfolio. Nama saya Nurul Hana. Okey, kemudian kita tengok description. Saya nak letak nama ayah saya, Nurul Hana Husin. Okey, kita lengkapkan. Okey, description ni sama ada kita nak tulis nama kursus kita ke, ataupun nak tulis slogan ke, terpulang. Untuk tujuan demo ini saya akan tuliskan slogan saya lah. Saya suka sayangi diri, hiasi peribadi. Okey, jom kita type. Sayangi diri, hiasi peribadi. Okey. Lepas tu kita klik pada ikon ni. Okey, klik pada ikon. Kita boleh letak sama ada smiley ni. Kita cuba klik ni. Okey. Saya nak upload lah, nak add picture. Okey, kita boleh add picture dari file kita. Kita boleh add picture. Okey. Kita pilih. Kemudian kita upload. Okey, tu kita punya profile picture icon tu dah ada dekat banner atas. Lepas tu sekarang ni kita nak tukar background. Okey, saya nak pilih picture. Okey, saya scroll ke bawah. Saya nak pilih gambar yang ni canyon ni bawah. Okey. Cantik kan? Okey, sekarang kita dah ada background. Kita tekan back. Okey, kita tengok apa lagi yang kita boleh tukar bawah ni. Rasanya dah tak perlu tukar apa. Cuma kemudian kalau kita nak tukar kemudian, kita boleh pergi ke setting. Kita boleh explore lagi lepas ni. Jadi kita save. Okey. Sekarang ni, okey, ini adalah laju. Ini adalah tajuk kepada shelf kita, shelf yang pertama. Okey, katalah saya nak buat tentang saya, ataupun pengenalan pun boleh.
Kemudian kat bawah ni kalau saya nak upload gambar boleh. Alamak. Okey, tentang salah eja kita rename, tambah G. Okey, jangan lupa save. Okey, kita boleh upload gambar kita. Kalau nak buat e-portfolio untuk pensyarah, supaya pensyarah kenal siapa kita, mungkin kita nak perkenalkan diri dahulu, kita boleh snap gambar daripada kamera ni, atau kita boleh pilih. Ni ada banyak lagi fungsi yang kita boleh explore kalau kita nak guna. Okey, kemudian kita tutup dulu. Kita pergi, okey, katalah saya tulis je lah wajah saya. Okey, lepas tu kemudian kalau nak ambil gambar ke, nak upload gambar ke, boleh. Ini adalah lajur yang pertama lah. Okey, ni fungsi kamera dia. Okey, sekarang ni kita pergi ke lajur yang kedua. Lajur yang kedua ni mungkin kita nak letak dokumen. Dokumen ataupun kita letak, okey, kita boleh dokumen, tak bahan-bahan rujukan. Okey, bahan rujukan kita type. Bahan-bahan rujukan. Okey, ini adalah tajuk ya, tajuk kolom ni, tajuk lajur ni. Okey, lepas tu save. Kemudian kita boleh tambah, kita boleh upload PowerPoint kat sini, kita boleh upload words, kita boleh linkkan dengan website, atau banyak lagi fungsi yang kita boleh isi di sini. Okey, begitulah juga dengan lajur-lajur yang seterusnya, kita boleh buat benda yang sama. Okey, ini fungsi-fungsi lain lah seperti saya tunjuk tadi. Okey, lajur yang ketiga, tadi kita ada tentang saya, bahan-bahan rujukan, dan kemudian mungkin kita nak buat refleksi kat sini. Jadi kita type refleksi sebagai tajuk kolom, lepas tu bawah kita boleh tambah ya. Okey, lepas tu saya nak tunjukkan, kita tekan titik 3 tu, lepas tu kita boleh invite, gunakan email address pensyarah ke ataupun rakan-rakan kita. Kemudian kita boleh share kita punya Padlet ini ke Instagram ke, WhatsApp ke, ataupun Telegram. Okay, yang ni pula saya nak tunjukkan Padlet saya yang dah siap, yang saya gunakan dengan pelajar saya 2 tahun lepas. Jadi kalau kita lihat lajur yang pertama ni adalah saya minta setiap kumpulan untuk upload gambar dan namakan kumpulan masing-masing. Ya, ini lajur yang pertama. Kalau kita scroll ke bawah, okay, setiap kumpulan upload gambar dan nama kumpulan masing-masing. Okay. Dan lajur yang kedua adalah refleksi. Okay, jadi setiap pelajar akan menulis refleksi dalam lajur yang kedua untuk minggu yang pertama. Okey, bagi seterusnya lajur yang ketiga ini adalah tutorial. Saya minta pelajar untuk muat naik bahan-bahan tutorial yang mereka dah buat secara berkumpulan dalam bentuk PowerPoint boleh, words boleh ya. Okey, lajur seterusnya ni adalah minggu yang kedua, mereka buat refleksi apa yang mereka belajar dari kuliah yang telah disampaikan, kuliah dan tutorial ya, sampailah minggu yang terakhir, dan akhirnya kita buat ulang kaji ya sebelum peperiksaan. Jadi semua perbincangan kita boleh buat di sini. Ini satu lagi contoh yang saya buat dengan pelajar-pelajar, guru-guru KAFA English, kelas bahasa Inggeris. Ya, tadi kelas teknologi, sekarang kelas bahasa Inggeris. Jadi saya susun shelf saya ataupun lajur-lajur ini mengikut
ikut topik yang di atas tu. Pertama modul, lepas tu sesi 1, lepas tu sesi 2, ya, sesi 3. Jadi ni semua adalah bahan resource yang pelajar saya boleh lihat dan guna. Ada yang saya pautkan website, ada yang saya pautkan image, ya. Jadi boleh klik dan dia akan terus bawa ke pautan sehinggalah yang terakhir. Okey, ini adalah contoh yang saya telah hasilkan bersama-sama dengan pelajar-pelajar saya. Jadi saya harap paparan ini dapat membantu pelajar semua dalam membuat e-portfolio. Bukan pelajar sahaja, pensyarah juga sekiranya nak store kita punya dokumen ke apa ke selain daripada Google Drive, ini adalah salah satu contohlah. Okey, ini saya buat dengan pelajar PDPM saya. Saya tunjuk di mana lajuran pertama pengenalan, ya, kemudian apa yang saya nak. Ini adalah e-portfolio untuk pelajar PDPM yang mereka perlu hasilkan. Jadi tajuk-tajuk tu saya dah buat untuk setiap kolom. Jadi mereka perlu hasilkan seperti yang saya tunjukkan contoh ini. Ya, untuk kerja khusus mereka lah. Mereka kena buat e-portfolio dan bentangkan secara berkumpulan. Jadi saya harap penerangan ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua dalam menghasilkan e-portfolio menggunakan Padlet. Sampai di sini dulu perkongsian dari saya. Sayangi diri, hiasi peribadi. Jangan lupa untuk bantu saya untuk subscribe channel Cikgu Hana. Boleh like, share dan komen sekiranya anda suka.